Salam hormat, berita pagi Sarawak edisi Ahad 16 Mei bersama saya, Bumawin. Markas 1 Division mampu mendirikan sebuah hospital medan dalam tempoh 3 hari di kawasan memerlukan mengikut permintaan semasa. Panglima 1 Division Major Jeneral Datuk Zulkafli Mustafa memberitahu pihaknya memerlukan tempoh tersebut untuk menggerakkan aset yang kebanyakannya dari Semenanjung. Dedah Major Jeneral Datuk Zulkafli, ia merupakan kemudahan perubatan asas yang lengkap seperti yang beroperasi di Kapit kini. Ujarnya, kekuatan pasukan perubatan tentera di Hospital Kapit sedia ada adalah seramai 38 anggota, termasuk 3 pegawai dan dibantu petugas dari Hospital Kapit. So far kita ada 40 katil lengkap untuk menerima bina pesakit. Kalau tengok kepada statistik COVID pada hari ini, Kapit yang paling tinggi di negeri Sarawak. So kita sememangnya bersedia pada sebilang masa untuk menerima pesakit daripada non-COVID daripada Hospital Kapit. Beliau ditemui pemberita semasa melakukan lawatan ke kem jawatan kuasa perancang gerakan Serikin di Bau. Setakat 12 Mei lalu, Hospital Medan Kapit telah menerima 4 pesakit bukan COVID-19 dan jumlah ini dijangka meningkat jika penularan COVID-19 di Kapit masih berlarutan. Polis Sarawak mempertingkat operasi pemantauan terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata sebanyak 111 buah unit kereta peronda dikerahkan ke seluruh negeri bagi tujuan tersebut. Manakala 289 pasukan pemantauan telah digerakkan bagi memantau SOP di kawasan-kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Bercakap kepada RTM ketika dihubungi, Datuk Aidi memberitahu pematuhan SOP sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahap yang memuaskan. Beliau berkata semasa operasi pemantauan dijalankan, tiada kesalahan dikesan seperti majlis rumah terbuka atau acara berkumpul menyambut Hari Raya. Bagaimanapun, beberapa kompaun telah dikeluarkan atas kesalahan tiada penjarakan fizikal, tidak memakai pelitup separuh muka, makan di dalam premis dan cubaan keluar dari kawasan PKPD selepas pukul 10 malam. Baik, perkembangan COVID-19. Sarawak merekodkan sebanyak 324 kes baru positif semalam. Dengan penambahan kes baru itu, jumlah kes positif di negeri ini mencatatkan peningkatan kepada 37,978 kes. Dalam kenyataan media, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mendedahkan sejumlah 237 atau 73.15% daripada jumlah kes ini telah dikesan di daerah Miri, Bintulu, Sibu dan Kapit. Daripada 324 kes baharu yang dilaporkan, seramai 41 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala ramai 273 orang adalah terdiri daripada individu yang telah diberi arahan perintah kuarantin. Semalam juga terdapat 4 kes kematian baharu dilaporkan melibatkan kes di Bintulu, Sarike dan Kanawit. Sementara itu, sebanyak 82 kluster dilaporkan masih aktif setakat ini selepas kluster Jepak di Bintulu diisytiharkan tamat semalam. JPBN dalam kenyataan yang sama turut memaklumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Sarawak dilanjutkan mulai 18 Mei hingga 7 Jun depan. Kenyataan Pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak Chong Chen Jen yang menyatakan kerajaan Sarawak menahan bantuan COVID-19 sehingga pilihan raya umum negeri adalah tidak wajar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata gabungan Parti Sarawak GPS tidak pernah menahan dana dalam membantu rakyat yang terjejas akibat COVID-19 termasuk peniaga kecil dan penjajah. Menerusi kenyataan medianya, Fazruddin berkata tuduhan sedemikian berniat jahat, tidak berasas dan hanya berfungsi untuk meremehkan usaha kerajaan negeri dalam memastikan ekonomi terus dilaksanakan walaupun berdepan pandemik. Jelasnya GPS sentiasa membantu rakyatnya sama ada penjawat awam, pekerja swasta, peniaga kecil dan orang ramai secara umumnya setiap masa.
Menurut Fazrudin, kenyataan Chong yang dilaporkan dalam portal media tempatan itu hanya tindakan terdesak untuk meraih sokongan. Ketua Menteri Sarawak dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dalam masa terdekat bagi membincangkan mengenai penetapan tarikh yang sesuai untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN. Menurut Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Nantalinggi di bawah Perlembagaan Sarawak, tempoh DUN tamat pada 6 Jun depan. Dalam norma biasa pembubaran DUN akan dilaksanakan bagi memberi laluan kepada pilihan raya. As we all know that the tenure of the Sarawak Dewan Undangan Negeri will end on the 6th of June 2021. In normal circumstances, it would have been dissolved for the return of the Rakyat's mandate to democratically elect their government in election. But we are under the health pandemic COVID-19 emergency until the 1st of August 2021. Beliau menambah Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg juga telah menghadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bagi memaklumkan perkara tersebut sebelum ia dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong bagi menentukan tarikh yang sesuai pembubaran DUN. Datuk Seri Alexander memberitahu keputusan tersebut ditetapkan dalam mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi GPS yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri semalam. To hold an election during COVID-19 at its serious, numbers now is risky in the sense because we may not be seen to be putting the interests or the lives of the Rakyat, and furthermore because also there is the emergency, So election is not the first thing in the minds of the government of Sarawak at the moment. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi GPS di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu di Jalan Bakor Kuching. Maritim Zon Bintulu komited memastikan tiada pelanggaran undang-undang dan pencerobohan kapal asing di perairan Bintulu termasuk pada musim perayaan. Pemangku Pengarah Zon Maritim Bintulu, Komander Maritim Effendi Mohamed Fadil menerusi kenyataan media memaklumkan seramai 90 pegawai dan anggota telah dikerahkan bagi menjamin keselamatan di perairan negara. Komander Maritim Effendi memberitahu pegawai memerintah KM Renggis Lieutenant Komander Maritim Muhammad Nur Saifuddin Jamaluddin yang mengetuai Op Benteng mendedahkan Zon Maritim Bintulu turut terlibat dalam penugasan di kawasan jeti di Sungai Kemana Bintulu yang dijalankan pada setiap hari. Beliau turut mengingatkan komuniti maritim terutama di daerah Bintulu supaya sentiasa mengutamakan keselamatan semasa berada di laut dengan memakai jaket keselamatan selain mematuhi arahan semasa. Maritim juga mengalung-alungkan maklumat daripada seluruh komuniti maritim untuk melaporkan sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang dan kemalangan di laut secara terus ke talian tertera. Jabatan Kebajikan Masyarakat Miri diminta menghulurkan bantuan bahan binaan untuk pembinaan semula kediaman mangsa kebakaran yang berlaku pada 9 Mei lalu. Menteri Pengangkutan Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Lee Kim Shin berkata, kebakaran yang meranapkan kediaman 6 ahli keluarga itu melibatkan sebuah rumah 2 tingkat separuh kekal di Lorong Mulia Tudan Fasa 2. Datuk Lee Kim Shin memberitahu mangsa kebakaran merupakan seorang ibu tunggal yang tinggal bersama anak, menantu dan cucu. Beliau memberitahu demikian selepas menyerahkan bantuan wang tunai selain keperluan makanan dan harian kepada mangsa kebakaran. Dalam masa sama, beliau turut menyaksikan sumbangan bahan keperluan asas daripada Kelab Sukan Permotoran Saga Miri kepada keluarga mangsa kebakaran. Kebakaran pada 9 Mei lepas bagaimanapun tidak melibatkan kemalangan jiwa dan punca kebakaran dipercayai disebabkan litar pintas.
Di Kuching, Sarawak, 9 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak perempuan tinggal sehelai sepinggang selepas kediaman mereka di Kampung Tabuan Melayu musnah dalam kebakaran semalam. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Henry Ardiman Shah, dalam insiden pukul 6 petang itu pihaknya menghantar sepasukan bomba dengan sebuah jentera pemadam ke lokasi kejadian yang terletak kurang 2 km dari Balai Tabuan. Dihubungi pemberita RTM, dedah Henry lagi rumah terbabit musnah sepenuhnya. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pihaknya hanya mengambil masa kurang setengah jam untuk memadam kebakaran sebelum dihentikan sepenuhnya pada pukul 7 malam tadi. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Di Kuching, seorang lelaki warga tempatan ditahan polis malam bagi membantu siasatan kes pengedaran dadah. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Mervin Lisa berkata lelaki berumur 37 tahun itu ditahan semasa rondaan cegah jenayah di Jalan Asana kira-kira pukul 3.15 pagi. Lelaki terbabit dikatakan sedang menunggang motosikal dalam keadaan mencurigakan dan hasil pemeriksaan menjumpai dadah jenis metafetamin seberat 5.23 gram. Dadah tersebut dianggarkan bernilai RM523. Hasil saringan mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan mempunyai 2 rekod kesalahan lampau dadah. Siasatan awal mendapati suspek yang terlibat pengedaran dadah sejak awal tahun 2020 memperolehi dadah melalui jual beli secara dalam talian daripada seorang pengedar di sekitar Kuching. Polis kini sedang giat mengesan pengedar tersebut. Menerusi kenyataan media, Superintendent Mervin mendedahkan suspek ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39A /1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita pagi Sarawak. Sebelum itu, kami warga RTM Sarawak mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh negara, khususnya di Bumi Kenyalang. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Baik, saya Bumawin, salam hormat.